Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah subuh pada pagi ini kita sambung kitab Usul Tauhid. Kita sambung balik pada muka surat 8, yang mana kita masih lagi membicarakan mengenai makna tauhid, ya. Baik, kita tengok balik pada baris yang keempat. Kita tengok pada baris yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata setengah mereka itu ulama, bagi tauhid itu ibarat, bagi tauhid itu ibarat dan makna. Itu yang kita baca pada minggu lepas, ya. Kita ulang balik. Jadi para ulama mengatakan tauhid ini ada dua. Tauhid itu ada dua, ada ibarat yang diungkapkan dengan lidah kita, kemudian ada makna dia, makna bagi ungkapan tersebut. Baik, maka bermula ibarat iaitu kalimah la ilaha illallah. Maka bermula ibaratnya, ibarat bagi tauhid, iaitu kalimah la ilaha illallah. Sebab itu diucapkan dengan lidah kita. Bermula maknanya, makna bagi tauhid, ya, bukan makna la ilaha illallah. Makna bagi tauhid yang diibaratkan dengan la ilaha illallah, iaitu ikhlas hati tak kala zikir akan dia. Waktu kita berzikir la ilaha illallah dengan makna tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah itu, maka kita mengikhlaskan hati kita, ya, kita mengikhlaskan hati kita, memurnikan hati. Itu makna bagi tauhid. Kadang la ilaha illallah itu kalimah tauhid dah. La ilaha illallah itu sendiri kalimah tauhid, ya. Kemudian macam mana kita nak menzahirkan makna tauhid itu, la ilaha illallah? Kerana tauhid ini mengesahkan Allah. Di sini mengesahkan Allah pada ibadat. Ya, di sini nah.
mengesahkan Allah pada ibadat. Dia mengesahkan Allah pada i'tiqad. Betul ya? Ini mengesahkan Allah Ta'ala pada ibadah. Itu makna sebenar-benar tauhid. Jadi bila kita zikir la ilaha illallah, kita murnikan hati kita, ya. Dan waktu kita beribadah kepada Allah, kita ibadatkan akan Dia, dan pada tak kala berbuat ibadat akan Dia, yakni jadikan la ilaha illallah tu satu ibadah, kita ikhlaskan hati dia, murnikan hati. Apa makna ikhlas hati? Sewaktu kita berzikir la ilaha illallah, apa makna ikhlas hati? Ketika kita menjadikan la ilaha illallah ini ibadah. Dan apa maksud dia? Di sini, ya, perenggan yang keenam ni. Dia nak huraikan kepada kita maksud ikhlas hati, ya, nak menghuraikan makna bagi tauhid. Ketika kita melafazkan kalimah tauhid tu, kerana kalimah tauhid la ilaha illallah itu, kita mengesahkan Allah Ta'ala pada i'tiqad kita. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kan? Mana Allah sahajalah Tuhan yang kita sembah, tiada yang lain. Kerana yang lain tidak ada. Tak ada selain Tuhan kita, tak ada selain Allah Ta'ala. Kemudian kita nak jadikan la ilaha illallah tu zikir kita, kena ikhlas hati pada ibadat dia, ya? Kena ikhlas dan murnikan hati supaya sejajar dengan tauhid itu sendiri, ya. Ini tauhid pada ibadah. Maknanya jangan kita sekutukan ketika kita beribadah kepada Allah, kerana setiap ibadah yang kita buat kepada Allah itu kerana Allah. Jangan kita sekutukan dia dengan sesuatu yang lain. Kita buat ibadah ni kerana Allah, ya. Itu makna ikhlas hati dalam menjadikan la ilaha illallah itu sebagai zikir dan ibadah. Baik, kita tengok. Dia kata maksud ikhlas hati, dan dikehendaki dengan ikhlas, iaitu sunyi hati, kosong hati kita, ya. Bukan kosong hati itu rasa susah hati dah, bukan maksud bahasa kita begitu. Maknanya murni hati kita. Pada tak kala menyebut akan dia, kita sebutkan la ilaha illallah, sunyi hati kita daripada apa? Daripada ingat kepada dunia dan akhirat. Ini tempat kita berhenti itu, ya. Yang ni kosong hati kita daripada ingat kepada urusan dunia. Waktu kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang dengan makna, ya, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, ya, untuk dapatkan tauhid, makna tauhid, ya, ketika kita melafazkan la ilaha illallah, supaya la ilaha illallah itu sejajar dengan makna dia, iaitu kita ikhlaskan hati dalam menjadikan dia sebagai ibadah. Baik, jadi sewaktu kita menyebut la ilaha illallah, hendaklah kosong dan sunyi hati kita daripada ingat kepada dunia, pada urusan dunia, dan juga akhirat, ingat pada akhirat. Jadi kena kosong hati kita daripada mengingati perkara akhirat, ya.
Karena itu, kalau kita ingat urusan dunia dan juga urusan akhirat, ketika kita zikir la ilaha illallah, maka kita tidak ada ikhlas, dah campur dah. Ya? Itu perbahasan dia teliti dan halus, tuan-tuan. Kalau kita tak perhati betul-betul, kita kata apa salahnya akhirat? Kan? Apa salahnya akhirat? Ni kita tengah zikir la ilaha illallah, takkan nak ingat neraka. Tengah zikir la ilaha illallah, takkan nak ingat syurga. Jadi tak kena. Ya? La ilaha illallah tu kalimatut tauhid. Ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, daripada ingat kepada segala perangai dan tabiat yang dibangsa kepada manusia. Ya. Yang kedua, kosong hati atau sunyi hati, murni hati kita daripada mengingati segala tabiat perangai manusia. Ya. Tabiat perangai yang ada pada hati manusia itu. Itu makna dia. Ini dia hanya mengibaratkan saja. Ya. Apa maksud sunyi hati daripada ingat pada dunia dan akhirat dan ingat kepada segala perangai dan tabiat yang dibangsakan kepada manusia. Ya. Perangai dan tabiat, ya, yang datang daripada manusia itu sendiri. Baik, waktu kita berzikir la ilaha illallah, maksud dia, maksud keseluruhan makna ni, ya, ditambah lagi, dihurai lagi. Maksud ikhlas hati itu, maksud ikhlas makna sunyi hati daripada ingat dunia akhirat dan ingat segala perangai dan tabiat yang dibangsa kepada manusia. Dia tafsirkan sekali lagi, yakni hatinya, yakni sunyi hatinya. Sunyi hatinya seseorang yang berzikir la ilaha illallah pada tak kala itu, waktu dia berzikir kepada Allah dan menjadikan dia sebagai ibadah pada Allah tu. Ya, sunyi daripada ingat akan suatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu makna dia. Itu makna ikhlas waktu kita menzikirkan la ilaha illallah. Sunyi hati kita, yakni kosong hati kita daripada selain Allah. Hanya semata-mata kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa. Ya, itu maksud dia. Baik, adapun yang di atas tadi, ingat pada segala dunia akhirat, ya, ingat pada segala perangai manusia itu dia merangkumi masuk dalam suatu yang lain pada Allah. Dia nak umumkan maksud tu, bukan itu saja. Apa-apa perkara selain daripada Allah, maka kalau kita tak kosong dan murnikan hati kita daripada perkara tersebut, maka kita tidak ikhlas dalam ibadah ataupun tidak ikhlas dalam kita menzikirkan la ilaha illallah. Jadi tidak selaras lafaz, ibarat dan makna la ilaha illallah sendiri. Ya? Baik. Dan yang demikian itulah yang dikehendaki, yakni yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah miftahul jannah. Yang demikian itulah yang dikehendaki dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia? Kita mengikhlaskan hati kita ketika
berzikir dengan la ilaha illallah dan menjadikan dia sebagai ibadah. Kan? Waktu itu, itulah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah miftahul jannah. Maknanya bermula la ilaha illallah iaitu anak kunci syurga. Ya. La ilaha illallah itu kalimatul ikhlas disebut. Nampak tak? Kalimah tauhid. Orang yang berzikir la ilaha illallah, ya, seperti mana orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, akhir kalam dia, kesudahan umur dia la ilaha illallah, Nabi menjanjikan syurga. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Orang mati dia boleh menyebut la ilaha illallah, bukan mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Itu lambat, ya. Lambat dah. Sebab sakaratul maut ni bukan macam kita demam, sekali orang tanya kita boleh sembang, dah. Ya. Sakaratul maut waktu nyawa nak naik nak ni tu. Bukan macam tu je ni. Waktu kita nak mati tu, kalau kita hidup dengan la ilaha illallah dalam dunia, ya, kita hidup dalam dunia dengan la ilaha illallah, kita jadikan la ilaha illallah itu sahabat kita, dia akan menemani kita, ya, sampailah kita meninggal dunia, ya. Baik. Jadi dalam hadis disebutkan orang yang menyebut la ilaha illallah kunci syurga. Orang yang menyebut la ilaha illallah akan masuk syurga. Ya? Orang yang mati dengan la ilaha illallah tu, dia akan masuk syurga. Jadi apakah rahsia la ilaha illallah yang menyebabkan seseorang tu masuk syurga? Dengan la ilaha illallah tu, ya, dengan sebab la ilaha illallah, semua orang boleh sebut la ilaha illallah, boleh zikir. Tetapi zikir la ilaha illallah yang menjadi anak kunci syurga, rahsianya pada makna la ilaha illallah tu. Kita lafaz tak apa, la ilaha illallah tu, kalau kita berzikir dengan la ilaha illallah, kita lafazkan la ilaha illallah, tuan-tuan. Yang pertama, pastikan la ilaha illallah itu sebutan kita, sebutan yang fasih. Kerana la ilaha illallah ini kalimah bahasa Arab, tuan-tuan. Kalimah bahasa Arab dia ada panjang pendek. Kalau hak panjang kita pendekkan makna lain, hak yang pendek kita panjangkan makna lain pula. Benda sikit-sikit ya bahasa Arab ni. Contohnya bahasa Arab kan, al-ma'ul barid, air sejuk. Tapi kalau kita tak kali dengar betul-betul cakap kan, dia punya panjang pendek tu tang mana tempat nak panjang tang pendek. Kalau kita sebut al-ma'u barid, air postman, jauh lari tuan-tuan makna dia. Jauh ni air postman. Ayak dan ayak guna postman. Apa dia ni? Lari banyak. Sebab tu kita tak pandai Arab tu, kita kena perbetui ya, bacaan kita. Maka perbetul bacaan tu ulama mengarang ilmu tajwid.
untuk nak berbetul bacaan kita. Bukan kata orang Melayu, orang Arab pun nak kena belajar tajwid juga. Depa sejarah yang Arab dah. Bahasa Arab dia mengalami perubahan, kan, sepanjang zaman dia tu, ya, mengalami perubahan. Dan juga terdapat dialek-dialek dalam kabilah-kabilah Arab yang mempengaruhi sebutan Arab yang fasih ni. Dia kena belajar juga. Cuma mereka tu mudah sikit lah, kan. Kita pun kena belajar jugalah. Tahu panjang pendek apa sebab kita sebut bagi betul. Kalau sebut tak betul, tuan-tuan, ya, ada patutnya pendek panjang. Dah sebut tadi ya, dia akan berubah makna. Lebih-lebih lagi dalam sembahyang, ya, dalam sembahyang surah-surah yang kita baca tu pastikan, kerana kita baca silap dia ubah makna, boleh ada kalanya boleh membatalkan sembahyang kita. Dia jadi satu makna yang asing, ya. Dalam solat ni tak boleh ada makna asing. Walaupun ayat Quran yang kita baca, tetapi dia bila berubah kepada makna asing, kan, maka ada kalanya perlu diulang balik, ada kalanya terbatal sembahyang kita terus, sebagaimana yang dibahaskan dalam ilmu fiqh, ya. Jadi sama juga. Yang pertama, la ilaha illallah tu, itu yang ditekan oleh para guru kita, ya, para guru kita, sama ada guru fiqh ke ataupun guru tasawuf, ya, dan guru-guru sufi yang alim syariat. Supaya apa? Sebutan ini sebutan Arab. Bila sebutan Arab, setiap sebutan kalimah ada makna dia. Kan kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah panjang kan. La dia biar sekata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, yang mana ada syaddah-syaddah. Jadi barulah dia menghasilkan makna, barulah dia makna dia betul. Baru zikir itu memberi kesan. Itu dari sudut sebutan saja, ya. Bahawa zikir itu memberi kesan pada membersihkan hati kita. Kalau kita contoh ni saya ambil baliklah, kan, yang perbincangan sudut lafaz dulu. Sebab la ilaha illallah ni nak Nabi sebut sebagai anak kunci syurga. La ilaha illallah, orang yang melafazkan la ilaha illallah masuk ke dalam syurga. Orang yang mati la ilaha illallah akan masuk syurga. Tapi orang yang sebut macam mana? Saya bagi contoh, kalau sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa dia ni? La la. Jadi tidak, dia punya bunyinya tidak jelas, dia bercampur aduk antara satu sama lain. Ada yang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan, la sampai belakang tu. Yang tu kita tak setuju, yang tu tak setuju. Walaupun ada itu zikir la ilaha illallah, ada zikir-zikir dia di kalangan para sufiah, tapi dia sebut elok, kan. Tapi la ilaha illallah tu pergi jadi ni jadi apa pula dah ni? Daripada la ilaha illallah tu jadi benda lain. Kalau orang zikir hak tu tak apalah, tu memang clear dah, aku nak zikir hak. Contoh kan, aku nak zikir hak tu salah satu nama Allah. Tapi daripada la ilaha illallah tu jadi jadi tu. Kok mana ni? Bila dia berzikir terlalu laju, ya, zikir terlalu laju.
Saya tengok di ulama-ulama di Syam, di Syria ni, hari Jumaat daripada hadrah zikir. Jadi dia punya alunan zikir itu sekata. Dia tak ada jadi bersolerak sana bersolerak sini dah. Sebab sebutan tu penting, tuan-tuan. Sebutan tu sangat-sangat penting. Kerana sebutan itulah akan menghasilkan makna yang betul itu dari sudut bahasa. Sebutan tu. Sebab tu kalau sebutan kita ucapkan dalam sembahyang pun kalau tak apa clear, dengar tu tak apa clear, tuan-tuan. Jadi katakanlah kita ni faham bahasa Arab ni, kita rasa tak boleh nak menghayati bacaan tersebut. Kerana menghayati bacaan itulah akan membawa kepada khusyuk. Bawa kepada khusyuk. Itu satu sudut kita banyak tentang kita dengar ni. Kadang-kadang ada zikir la ilaha illallah ini kita tak tasydidkan dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ada juga tu. Yang tadi Dr. Angguk tadi ni zikir tu sampai tak jelas, bercampur aduk antara satu sama lain, kan? Dan ada yang zikir terlalu longgang sangat, la ilaha illallah, la ilaha, sampai mengantuk kita dengar, mengantuk kan. La ilaha illallah, dia ni mengantuk kan nak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ilallah dia tak ada tasydid di situ. La ilaha illallah. Macam kita baca Fatihah, kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tak sah mayang, tak ada tasydid. Tasydid tu nak sebahagian daripada sebutan penting untuk asah betul-betul, ya. Sebab tu saya sebut, kalau dia tak tekan sikit bahasa Arab ni, dia cukup sensitif dari segi panjang pendek, tekanan pada satu-satu huruf tu, dia akan menghasilkan makna yang berbeza. Bukan saja-saja suruh tekan dah. Dia panggil tasydid atau syaddah, kan? Kita panggil sabdu tu. Ada sabdu tu kena tekan sikit. Kita belajar tentang ni lah, ilmu tajwid. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, arrahmanirrahim. Bila kita baca tu, jadi ada makna dah, tak ada. Dia ada kurang pada sebutan tu. Begitu juga la ilaha illallah, kan? Jadi tasydid pada la ilaha illallah tu ada satu, illallah, kan? Jangan ifrat wa tafrid. Ifrat ni jangan terlalu longgar sangat, cuai sangat. La ilaha illallah. Jangan tafrid sangat. Tafrid ni melampau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia tekan terlalu kuat sangat, kan? Ada juga. Dia bain ifrat wa tafrid, tengah-tengah. Dua-dua ni tak ni, ya. Tapi kalau kita tengok sebutan zikir la ilaha illallah yang sekata elok, dengar pun sedap, ya. Malaikat hadir dalam majlis macam tu. Ni kita dengan illallah malaikat lari. Malaikat lari, dia pun tak tahu apa hangpa kata ni. Hangpa duk berzikir apa ni benda ni, ya. Lalu tu ulama-ulama dia pimpin, dia suruh sebut bagi betul dalam majlis tu, ya. Dulu Tuan Guru Haji Muhammad Samankati, dia pimpinan tarekat Samaniyah Qadiriyah.
Dia pesan, dia kata zikir ni sebab di Perak ni banyak tarekat-tarekat yang sesat. Mereka bukan ahli dalam bidang ni, sehingga dia tak buka tu. Tapi disebabkan keadaan sangat teruk, dia terpaksa buka juga halaqah zikir tu untuk menerang kepada masyarakat. Hak mana mula-mula dia zikir dia ajak la ilaha illallah, sebut begitu tu. Yang tu dulu, yang tu besar sekali. Mungkin tuan-tuan hak yang orang lama kenal tu Haji Muhammad Saman Kati kan, kena sebut begitu dulu. Sebab tu zikir dia la ilaha illallah 300 tu kan. Kita saatnya 100 orang berapa minit ni, 300 jam, sejam lebih tak silap saya dalam halaqah kan, dengan dia jaga tajwid la ilaha illallah, la ilaha. Duduk dalam majlis dia, kita dalam zikir tu tak sedap. Ini apa dia ni ni? Sebab guru dia yang memimpin itu, guru tu, sebab tu para ulama tasawuf mengatakan syarat guru yang nak memimpin ini mesti guru yang alim syariat. Wajib, haram dia memimpin ya, tariqah ke, kalau dia tak alim syariat, haram, tak boleh ya. Sebab syariat tu asas dia, syariat tu asas dia. Ini asas kita longgar, macam mana kita nak bawa orang kan? Kerana Islam ni dia ada dua, syariat dengan hakikat. Dia tak terpisah kan, antara satu sama lain, tak boleh dipisahkan. Orang memisahkan syariat kosong. Orang yang memisahkan hakikat daripada syariat, hakikat saja ya, zindik dia, boleh bawa kepada zindik. Orang yang pisah, ambil syariatnya, tinggal hakikat, kosong ya, dia kosong tak ada apa, luaran saja. Baiklah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi sebutan la ilaha illallah. Yang kedua itu yang dimaksudkan, dia kata itulah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah miftahul jannah. Yang ini bermula la ilaha illallah, iaitu anak kunci syurga. Macam mana la ilaha illallah itu anak kunci syurga? Mana orang yang ada anak kunci syurga, dia boleh masuk dalam syurga, dia boleh buka pintu syurga tu. Itu bukan bermaksud syurga dia ada anak kunci kita pergi buka. Maknanya dia ada jaminan untuk masuk syurga. Seolah orang yang ada kunci, dia boleh masuk dalam rumah ni bila-bila masa kan. Baik, orang yang dapat macam ni ialah, kita tengok balik di atas la ilaha illallah yang macam mana yang menjadi kunci syurga tu, iaitu la ilaha illallah bagi orang yang mengikhlaskan hati dia. Jadi mengosongkan hati dia daripada selain Allah sewaktu dia melafazkan la ilaha illallah. Waktu dia berzikir la ilaha illallah tu, hatinya sunyi dan kosong dari sebarang pergantungan dunia dan akhirat, ke urusan dunia akhirat. Hanya dia faham betul-betul la ilaha illallah, Allah semata-mata kan. Maka zikir dia tu selaras dengan apa yang di dalam hati dia. Kita zikir la ilaha illallah, kita ingat benda lain kan, itu tak selaras, itu tak ada ikhlas hati.
Ataupun kita zikir la ilaha illallah, kita ingat benda Allah dan ingat benda yang lain, itu nama dia kita bukan ikhlas. Itu kita dah syirikkan dia. Syirik sini makna syirik khafi, ya. Kita sekutukan, campur. Kita sekutukan, kita buat itu kerana Allah dan juga kerana yang lain, ya. Dia sebenarnya pembahasan yang lebih tinggi lagi ni, tapi saya nak turunkan lagi, takut susah nak ni kan. Pembahasan yang lebih tinggi lagi. Baik. La ilaha illallah yang ada isi macam ni. La ilaha illallah yang apabila seseorang yang berzikir la ilaha illallah, hati dia kosong daripada mengingati selain Allah. Orang yang ni dah dapat, orang yang macam ni dah dapat miftahul jannah, kunci syurga. Itu baru kata la ilaha illallah yang berisi, yang isi dia betul, ya, tak kosong. Dan sabda Nabi, dan sabda, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisa dakhalal jannah. Dan barang siapa berkata ia la ilaha illallah pada jalan tulus ikhlas hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, nescaya masuk ia ke dalam syurga. Hadis yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, sesiapa yang berkata la ilaha illallah khalisan mukhlisan, iaitu dengan tulus ikhlas hati dia. Dia kaitkan begitu, dengan tulus ikhlas hati dia sewaktu dia menyebut la ilaha illallah, tulus ikhlas semata-mata bagi Allah, kerana Allah semata-mata. Macam dinyatakan tadi, apa makna tulus ikhlas? Yakni murni hati kita, kosong hati kita daripada mengingati selain Allah waktu kita la ilaha illallah tu. Kalau sembahyang dipanggil khusyuk. Kalau sembahyang ini nama dia khusyuk. Baik. Orang yang macam ni lah dapat orang yang la ilaha illallah dia itu bernilai. La ilaha illallah itu diterima oleh Allah. Orang macam ni baru masuk syurga. Sebab tu Nabi kaitkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk syurga, ya, dengan syarat tulus ikhlas hati dia, ya. Dan orang yang macam ni lah akan menyebut la ilaha illallah sewaktu dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala akhir umur dia dengan la ilaha illallah. Bukan senang nak dapat ni, bukan senang nak dapat la ilaha illallah di akhir umur, ya, kecuali orang yang dapat melalui jalan ikhlas, ya, hati dia ketika menyebut la ilaha illallah. Dan sabdanya kalimatani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani 'ala al-mizan, thaqilatani tu ada ta tu nah, fil mizan. Kalimatani khafifatani 'ala al-lisani thaqilatani fil mizan. Artinya bermula dua kalimah yang ringan keduanya atas lidah, iaitu berat keduanya dalam timbangan. Wallahu a'lam. Kerana hadis ini sebenarnya adalah satu hadis, kan, yang masyhur, kita pun rajin dengar hadis ni, kan. Kita tahu ada dua zikir yang Nabi sebut
kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani 'ala al-mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu hadis yang masyhur dalam riwayat Bukhari. Wallahu alam, ya. Mungkin ni sebab disebut dua kalimah, ya. La ilaha illallah tu satu kalimah. Bila la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah baru dua kalimah, ya. Kalimah lughawi maknanya, dan satu rangkap perkataan tu. Allahu alam, mungkin ini tambahan ataupun salah cetakan ataupun macam mana, saya tak pastilah, kan. Tengok kepada manuskrip asal dia. Tapi kalau merujuk kepada riwayat hadis, hadis yang ketiga ini ialah potongan hadis berkenaan dengan zikir, dua kalimah yang ringan disebut di lidah tapi berat pada timbangan amalan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kan. Itu yang masyhur kita dengar, ya. Itu memang asal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi disisipkan di sini wallahu alam, tidak pasti, nah. Kita kena tengok pada manuskrip asal dia balik ataupun ada perbahasan yang lain. Baik. Kalau berdasarkan kepada teks hadis itu, dia tak berkait dengan la ilaha illallah, nah. Dia berkait dengan hadis subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan ketahui daripada segala makna tauhid yang tersebut itu akan keesaan Allah Ta'ala itu pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya dan pada segala hukumannya dan pada segala perintahannya. Kemudian dia kata, dan ketahui makna diketahui daripada segala makna tauhid yang tersebut. Kita faham daripada makna tauhid yang disebutkan sebelum ini, ya. Pengertian tauhid yang disebut oleh Junaid al-Baghdadi, idzan tahat uqulul uqala'i fi tauhid, kan. Dan yang keduanya tauhid ma'nan tadmahillu fihi ar-rusum, perbincangan ataupun makna tauhid yang disebut tadi ni, makna dia ikhlas hati, ni gitu, ni zahirnya yang kedua, yang ketiga tu lah, tiga-tiga tu dia huraikan tadi. Dia kata diketahui daripada segala makna tauhid yang tersebut itu, ketahui akan keesaan Allah Ta'ala itu pada zatnya dan pada segala sifatnya. Keesaan Allah Ta'ala pada zat ini merujuk kepada sifat wahdaniyat. Kalau kita belajar ilmu tauhid, kan, merujuk pada sifat wahdaniyat. Karena wahdaniyat ni makna dia apa? Esa Allah Ta'ala. Apa makna esa Allah Ta'ala? Yakni tidak berbilang. Esa maknanya tidak berbilang. Bila berbilang ni melebihi satu. Jadi kalau yang ni dia tak panggil berbilang. Kalau satu lagi baru panggil berbilang. Satu, dua, ada bilangan dia, kan? Jadi esa tak berbilang, satu dia. Baik, maka bila sebut tauhid di sini, makna tauhid itu difahamkan, makna tauhid itu akan keesaan Allah Ta'ala yang dihuraikan dalam ilmu tauhid, iaitu keesaan Allah Ta'ala pada zat, keesaan Allah Ta'ala pada sifat, keesaan Allah Ta'ala pada segala perbuatan dia. Itu tiga yang disebut di dalam ilmu usuluddin. Di sini ditambah keesaan Allah Ta'ala pada hukuman dia dan keesaan Allah Ta'ala pada perintahannya. Dia tambah dua ni kerana dia membahaskan tauhid dari sudut ilmu tasawuf sama.
dari sudut ilmu tasawuf. Sebab tu dia ada 5 ni. Itu tidak jadi salah apa-apa lah. Baik. Yang pertama, tak apa, insya-Allah kita akan bincangkan satu persatu yang ni berkenaan dengan tauhid. Yang 3 ni sedia maklum lah. Kita ulang balik kan. Keesaan Allah Ta'ala pada zat, maknanya asal zat Allah Ta'ala itu bermaksud zat Allah Ta'ala itu tidak berbilang. Ada 2. Yang pertama, bukan zat Allah Ta'ala itu tercantum daripada 2 zat atau lebih menjadi satu. Makna yang kedua, bukan Allah Ta'ala itu ada makna wahdaniyat esa pada zat ya. Yang kedua, tidak ada pada Allah Ta'ala itu sekutu. Dia tak bercantum, tapi Tuhan lain yang kita takdirkan ya, yang sekutu dengan Allah Ta'ala, yang sama-sama ada sifat ketuhanan. Tak ada, kerana Allah Ta'ala sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat wahdaniyat ataupun keesaan pada sifat Allah pula. Keesaan pada sifat yang ada 2 makna juga. Makna tak berbilang sifat Allah Ta'ala daripada jenis yang sama, iaitu sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala yang 7 tu. Sebagai contohnya sifat kudrat kan? Bukanlah zat sifat kudrat Allah Ta'ala ini dicantum atau digabungkan daripada 2 kudrat jadi satu kan? Ya? Kalau kita potong boleh pecah, boleh jadi 2 balik. Itu berbilang juga, tapi secara bersambung. Makna yang kedua, tidak ada pada Allah Ta'ala itu pada kudrat Allah itu kudrat lain, kudrat Tuhan lain, kudrat orang lain selain Allah yang boleh memberi bekas. Kudrat Allah Ta'ala memberi bekas ya? Yang ini menjadikan alam daripada tiada kepada ada ya? Dengan tiada alat dan juga dengan tiada bahan. Ada tak di sana kudrat yang lain pada Allah yang boleh menjadikan daripada kosong kepada ada, maknanya dengan tiada bahan dan alat? Tak ada. Tidak. Ada manusia yang mendakwa dia boleh jadi, kami ini dengan sains dan teknologi boleh menjadi, boleh mencipta seperti Tuhan mencipta. Orang putih dia sombong bongkok kan? Mereka boleh klon manusia. Klon tu tentu tahu klon apa dia. Klon tu dia tiru lah kan? Boleh buat sebiji klon kan? Betul? Kau macam makna klon? Klon tu makna dia macam tu. Dia kopi original kita bagi kan? Klon kan? Sebiji, dia tak berubah. Padahal dia lupa dia klonkan benda tu, dia guna alat tak? Dia ambil DNA dia buat pembenihan dia sebiji dengan hak yang asal. Dia guna alat tak? Dia guna alat. Allah Ta'ala tak guna alat. Yang kedua, dia guna bahan. Dia kata tak guna bahan apa? Dia klon tak guna bahan. Tak guna bahan apa, yang papi campur, ambil ayam ni, ambil ayam yang original punya asal dia betul apa, salin balik kan? Tu ambil berasal. Allah Ta'ala buat, dia tak ambil contoh mana-mana. Sebelum jadi dalam alam ni tak ada apa-apa, dia buat terus tanpa contoh. Sebab tu dia panggil badi'us samawati wal ard. Allah Ta'ala badi', Allah Ta'ala buat tanpa merujuk contoh yang sebelumnya. Manusia tak ada kan? Senang je kalau kita faham tauhid ni. Tapi kalau orang tak faham tauhid, takut dia tak tahu nak jawab macam mana. Lepas tu kawan tu kempen dia jadi ateis. Kita pun boleh jadi Tuhan tu
kan? Jadi ateis lah. Jadi ateis, ya. Habis. Itu penting tuan-tuan, tauhid kita ni penting. Sangat-sangat penting. Fardu ain tuan-tuan, ilmu yang paling penting sekali. Masa kanak-kanak, masa umur 7 tahun ke atas itu masa kritikal kita nak mendidik anak-anak. Kita berlalu waktu itu, habis dah. Anak kita akan terdedah kepada ancaman-ancaman yang lain, ya. Lebih lagi ancaman tauhid. Ancaman yang akan merosakkan tauhid umat Islam. Ancaman main secara global tuan-tuan. Dia sapu semua, bukan kata orang Islam kata. Orang agama apa Hindu, dia pun garu kepala juga Allah. Dia kata sudah murtad, dia kata, daripada agama dia. Ni golongan yang baru yang tidak mempercayai ketuhanan. Apa tanya tuan-tuan dia mana? Terus saya kata banyaklah. Hak depa hak bawa tu sendiri ni. Golongan baru ni, tahu tuan. Mereka sendiri menyebabkan ramai orang Kristian yang asalnya Kristian menjadi mengikut golongan ni, generasi yang muda tu. Betul yang pergi gereja orang tua. No? Kita kena ubah masjid kita ni, jangan jadi macam gereja. Mai orang tua orang muda dah. Boleh tak? Kalau tidak jadi macam gereja, mai hari Ahad orang tua semua. Kan? Kalau pergi jumpa orang Kristian tanya, lebih kurang dia kata, "Apa masjid kami orang tua ke? Kami gereja apa orang tua ke?" Kalau tanya dia lah. Kalau tentu ada orang Kristian tanya, kan? Dia menggerakkan hak ni tuan-tuan, dia borong semua, tapi lebih-lebih lagi Islam. Kerana Islam mempunyai struktur ilmu yang kukuh. Dia payah sikit nak masuk. Tapi dia serangan tu lah. Kan? Baik. Tak usah kata hak depa di barat, hak yang bawa budaya, yang bawa pemikiran ini, dia merosakkan agama dia sendiri tu. Baru dia bawa luar. Itu penting kita kena tahu benda-benda ni tuan. Akidah kita. Benda ni dia tak mau mengaji. Dia kata payah, susah apa semua, kan? Yang apa mengaji, ilmu dunia susah payah. Pengiraan panjang-panjang boleh. Masalah kita, masalah kita. Sebab benda ni kita tak nampak hasilnya depan mata kita. Kita nampak selepas kematian kita. Benda yang susah payah dalam dunia kita nampak hasil depan mata. Kita ni materialistik tuan-tuan. Sangat-sangat materialistik. Baiklah. Kita insya-Allah kita akan bincangkan benda ni. Jadi kita berhenti di sini dulu, tak apa-apa no. Tak apa. Dah tajak banyak kan no. Minta maaf tuan. Baik, kita berhenti di sini, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tentang pengertian makna tauhid tu, keesaan Allah Taala pada zat, sifat dan juga perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kuliah duha di pondok saya tu insya-Allah 17 bulan tu. Hari Khamis, siapa yang yang mulazamah pengajian duha di madrasah ni, untuk makluman tolong sampaikan kepada siapa yang tak hadir pada hari ini, muslimat dengan muslimin. InsyaAllah ni 17 bulan kita akan buka balik kuliah duha kita.